Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk topik 2.2.2 iaitu mereka bentuk pangkalan data hubungan dengan menukar ERD kepada skema hubungan. Okey, dalam kita punya reka bentuk, kita kena pertimbangkan 3 perkara. Okey, kita punya pangkalan data mestilah mengandungi data yang lengkap dan yang diperlukan sahaja. Hendaklah memudahkan penyimpanan, pencarian dan pengemaskinian serta menggunakan model yang bersesuaian. Kalau kita ada data yang tak lengkap, tak diperlukan, so kita punya pangkalan data tu tak efisien lah kan. So kita nak ada pangkalan data yang bagus, kena ada 3 ciri ni. Okay, apa maksud skema hubungan? Skema hubungan ni adalah senarai jadual serta kunci dan peraturan yang perlu dipatuhi. So, jadual ini pula mengandungi entiti atau hubungan sesuatu ERD. Okey, jom kita tengok macam mana rupa bentuk dia. Ada 2 bentuk iaitu penyataan teks ataupun grafik. Okey, kita tengok dekat sini ada nama entiti. Contohnya seperti ini, pelanggan. So, atribut pertama selalunya adalah kunci primer yang kita wakilkan dengan KP, kunci primer. Sebagai contoh, pelanggan ada ID pelanggan. So, kita gunakan angle bracket untuk tulis kunci primer, koma, atribut-atribut yang seterusnya. Mungkin ada nama pelanggan, nombor telefon, alamat dan mesti tutup kurungan. Ini adalah bentuk penyataan teks. Kalau bentuk grafik, dia hanya beza dia ini, ada dalam bentuk jadual. Dan dia punya nama entiti berada di luar jadual. So, dalam ni mulakan dengan ID pelanggan KP, nama pelanggan, nombor telefon. So, mesti kena tengok soalan betul-betul. Dia nak skema hubungan bentuk teks ataupun grafik. Okey, untuk kita terjemahkan ERD kepada skema hubungan. So, set entiti dengan set perhubungan ERD. Yang skema perhubungan adalah jadual dengan kunci dan atribut. So, apa tu kunci dan atribut? Dia kunci dengan atribut yang ada dalam kita punya jadual tu. Okey. Yang ni perwakilan skema hubungan. Cara untuk mewakili skema hubungan ni macam ni. Nama jadual, ada atribut 1, atribut 2, 3, 4. Kalau ada banyak, dia panjang lagi ke bawah. Dan kita gariskan kunci primer. Okey, ada peraturan dan penterjemahan yang kita kena patuhi. Ada peraturan yang pertama adalah set entity. So, kat sini sebenarnya ada entiti kuat dan juga entiti lemah. Entiti kuat tu dia wujud bebas dan tidak bergantung kepada entiti lain. Contohnya macam pekerja kan. Pekerja kalau dia sendirian pun tanpa tanggungan ni, kita tahu pekerja ni tentang pekerja lah. Nama pekerja, jabatan dia kerja kat mana. Tetapi entiti tanggungan adalah lemah sebab dia wujud berdasarkan pekerja ni. Kalau tak ada wujudnya pekerja ni, tiba-tiba tanggungan, apa yang nak ditanggung? Siapa yang nak ditanggung? So, dia adalah entiti lemah. Yang ni yang kuat. Okey. So, kita tengok kat sini kan, set entity ni dia ada atribut. Atribut dia kat sini ada atribut kunci primer yang kita gariskan. So, ni ERD yang pertama kita nak tukarkan dalam bentuk jadual ni kan. So, pelajar adalah entiti dia. So, dalam ni adalah atribut-atribut yang terlibat. Okey, peraturan yang kedua kena ada hubungan. Penterjemahan hubungan dalam skema hubungan bergantung kepada kekardinalan hubungan tersebut. So, ada kunci primer, ada kunci asing. Kunci primer apa tadi? Unik untuk entiti. Asing pula, kunci asing adalah kunci primer entiti lain yang dijadikan atribut sesuatu entiti. Tujuan dia untuk menghubungkan 2 jadual. Okey, ni kita nak kena tahulah kekardinalan dia kan. Untuk kita nak lukis hubungan tu nanti kena ada kekardinalan. Ada 3 jenis kekardinalan iaitu one to one, one to many dan many to many. Okey, kat sinilah
kita nak lukis ni kan kekardinalan 1 to 1. Okey, setiap sekolah hanya diuruskan oleh satu pengetua dan setiap pengetua hanya mengurus satu sekolah. Kita tengok kat sini kan, pengetua mengurus. Ni tadi attribute, ni entiti kuat tadi kan. So ni dia ada hubungan yang perlu kita letak kekardinalan. So satu pengetua menguruskan satu sekolah. So kita tulis satu kat sini, satu kat sini. Okey, seterusnya okey macam ni. Sini ada pengetua kan, sini ada sekolah. Okey, saya bacakan kalau tak nampak. Sini ada nombor kad pengenalan, nama, jantina dan sekolah yang diuruskan. Sekolah yang diuruskan ni dia berhubung dengan tabel sekolah yang mempunyai kod sekolah. Jadi kod sekolah di sini menjadi kunci asing. So kunci asing ni kita akan menunjukkan dia dengan garis putus-putus. Okey, kita buat garis putus-putus. Kalau kunci prima kita buat garis lurus tegak saja. Okey, ini kekardinalan yang sampel kedua. Satu guru mengajar banyak subjek. So kunci prima daripada bahagian hubungan 1 dijadikan kunci asing pada bahagian hubungan N. Yang mana yang banyak ni. Okey, macam kita mula kita lukiskan. Guru mengajar subjek. So satu guru dia boleh mengajar banyak subjek kan. So dekat banyak subjek ni yang akan ada kunci asing. Siapa kunci asing kat sini nanti? Apa yang menjadi kunci prima kat sini? So kat sini guru. So dia punya kunci prima adalah nombor kad pengenalan kan. So nanti dekat bahagian N iaitu banyak subjek sini akan ada satu kunci asing iaitu nombor kad pengenalan. Tak perlu kod subjek ni ada kat sini balik tau. Oh guru sini ada kod subjek sebagai kunci asing. Tak perlu. Satu sahaja. Dekat yang N ni sahaja yang akan ada kunci asing. So untuk kekardinalan many to many, kita kena pecahkan dia. Yang kita punya hubungan kat tengah-tengah ni, awak tengok kat sini ada atribut markah kan. So kita kena keluarkan dia ni. Kita kena keluarkan menjadi entiti baru. Kita letak nama dia mengajar kat sini. So kat sini ada murid, iaitu ada nombor pendaftaran murid, ada jantina dan nama. So ada subjek, ada kod subjek, nama subjek. Lepas tu ada tahap subjek kan. So yang ni kan, kita akan ambil kunci pertama daripada murid dan ambil kunci kedua daripada subjek. So kat sini akan membentuk kunci komposit. Kunci komposit ni dia gabungan ni daripada kunci prima murid dan juga kunci prima subjek. So kat sini nama dia kunci komposit. Ada sebab dia tak ada kunci prima dia sendiri. So kunci komposit ni lah dia punya kunci prima. So kat sini ada nombor pendaftaran murid, lepas tu ada kod subjek dan juga atribut yang dia yang kat bawah kat sini iaitu markah. Okey. So kat sini kita nak tukarkan kepada bentuk skema hubungan lah. Okey, ni bentuk penyataan teks. So ada pengetua, nombor KP. So ada angle bracket KP, nama jantina dipisahkan dengan koma. Okey, kalau sekolah macam gitu juga, kod subjek, KP, nama, sekolah. So kat sini macam ni bentuk perwakilan grafik.